Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita telah membuka tirai kehidupan kita dengan satu kebaikan. Tadi kita telah diizinkan oleh Allah, diberi hidayah dan taufik untuk solat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah, Allah terus menerus memberi kebaikan dengan melembutkan hati kita. Hingga dengan itu kita berada di dalam taman syurga pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus memberikan hidayah dan taufik pada kita. Bukan saja hari ini tetapi untuk hari-hari seterusnya, dan hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi rahmatnya dan memberi pengampunannya, hingga dengan itu kita diterima sebagai hamba-Nya yang sejati, dan akhirnya dengan kasih sayang Allah tempatkan kita di syurga. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian dalam satu tajuk, iaitu iman dan ukhuwah, asas keharmonian masyarakat. Iman dan ukhuwah, asas keharmonian di dalam sebuah masyarakat. Sebenarnya bukan satu masyarakat saja, tetapi di dalam diri kita juga, di dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, dalam masyarakat kita, bahkan dalam negara kita. Iman dan ukhuwah ini adalah tonggak kepada kestabilan, keharmonian. Ya, apa dia iman? Iaitu keyakinan kita kepada Allah, kepada hari akhirat dan rukun-rukun iman yang lain. Apa dia ukhuwah? Ukhuwah adalah persaudaraan, rasa kasih sayang, ya, di antara sesama manusia. Yang lebih istimewa lagi sesama Islam dan juga kepada yang bukan Islam, insya-Allah. Baiklah, saya nak mulakan perkongsian ini dengan sebuah tiga cerita. Cerita ini bukan semata-mata cerita, tetapi cerita yang dapat membawa kita berfikir akan kepentingan, ya, dua perkara ini, iaitu iman dan ukhuwah. Iman ini soal hablum minallah, iaitu hubungan yang menegak antara kita dengan Allah. Manakala ukhuwah ataupun persaudaraan yang hubungan yang merentas, iaitu kita sama manusia, yang dikata hablum minan nas. Kedua-dua hubungan ini perlu dijaga. Kalau tidak, kita akan ditimpa kesengsaraan, kita akan ditimpa ke krisis dan kehancuran, sama ada hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Ya, sebab itu dikatakan duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan dan kecelakaan di mana saja kamu berada. Dekat mana saja kita berada, kita akan ditimpa kehinaan dan kecelakaan, kecuali orang yang menghubungkan dirinya dengan Allah dan hubungan dirinya dengan sesama manusia, insya-Allah. Pertama, kita lihat pada satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Ya, iaitu bertanya dengan tidak menyebut nama, tetapi hanya untuk mendapat pandangan ataupun panduan daripada Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah, ada seorang wanita abid. Abid ini ahli ibadah lah. Malamnya saya senantiasa tahajud ataupun qiyam. Malamnya qiyam. Dan siangnya senantiasa dia itu berpuasa sunat. Malamnya tahajud, siangnya berpuasa sunat. Tetapi ada satu, ya,
kelemahan ataupun kekurangan pada wanita ini, iaitu lidahnya sering menyakiti hati jiran-jirannya. Lidahnya sama ada mengejek ke, mengata ke, memfitnah ke, mengumpat ke, dan itu. Solat kuat, puasa kuat, tetapi pada masa yang sama mengumpat, masa yang sama memfitnah ataupun menyakiti hati jirannya. Bagaimana keadaan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah memberi jawapan, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita itu, ya, melainkan dia adalah ahli neraka. Oh, subhanallah, ya. Ini menunjukkan pada kita, walaupun kita akrab dengan Allah, kita rasa begitu, tetapi kalau kita tidak intim dengan manusia, subhanallah, wahya min ahli nar, dia tu ahli neraka. Jadi ini menguatkan, ya, hadis dalam bentuk cerita ini menguatkan kepada kita bahawa iman kepada Allah dan juga ukhuwah dengan manusia tidak boleh dipisahkan. Ini kita bolehlah dalam contoh seharian kita. Kadang-kadang, ya, kita memang, ya, menjaga semayang kita, menjaga puasa kita, sedekah kita, tetapi pada masa yang sama kita tidak menjaga lidah kita, ya. Yang banyak masukkan seseorang ke dalam neraka dua perkara, iaitu, ya, lidah dan juga kemaluan, ya. Ini kita perlu jaga. Dan yang kedua, cerita yang kedua, ya, ini kebalikan ataupun suatu yang berbeza dengan cerita yang pertama. Ada ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, maka Rasulullah SAW menegaskan, ya, sebentar lagi akan masuk, ya, seorang ahli syurga. Jadi kemudian tak lama kemudian lalu seorang lelaki, ya. Jadi itulah lelaki yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Pada keesokannya dan pada keesokannya lagi 3 kali berturut-turut Rasulullah berkata, sebentar lagi akan masuk ke majlis kita ni seorang pemuda ahli syurga, ya. Dan, ya, lelaki yang sama tu 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ahli syurga. Rasulullah SAW ucapannya ialah sadiqul masduq. Rasulullah SAW kata-katanya benar lagi dibenarkan. Jadi apabila lelaki yang dimaksud tu masuk ke dalam majlis dia ahli syurga, memang confirm lah dia ahli syurga. Maka ada cerita, ya, bila lelaki ini dikatakan sampai 3 kali, ya, timbul di hati seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Amr al-As, ya. Dia mengatakan bahawa apa rahsia lelaki ini sehingga dia 3 kali, ya, 3 kali, ya, katakan sebagai ahli syurga. Maka dia pun nak menyelidik, ya. Menyelidik itu bukan tajassus, bukan nak mencari keburukan ataupun mencari aib, tidak. Dia nak menyelidik untuk mengetahui apa kebaikan supaya diteladani. Ini bagus, ya. Ini perbuatan baguslah, ya. Ini sikap yang baik, ya. Maka dia pun berpura-pura datang ke rumah lelaki tadi, ya, dan mengatakan bahawa dia ada sedikit selisih faham dengan ayahnya. Jadi dia boleh tak tumpang sebagai seorang tetamu, yang mana dia nak duduk di rumah lelaki itu. Itu, ya, pada yang tersurat. Yang tersiratnya dia nak lihat macam mana perlakuan lelaki ini, apa keistimewaannya, apa sifat-sifat yang luar biasa pada lelaki ini. 1 hari, 1 malam, 2 malam, 3 malam. Akhirnya malam yang ketiga, hari yang ketiga dah tak jadi tetamu lagi lah, ya. Tetapi anehnya ketika dia duduk di dalam majlis itu, dia di rumah lelaki itu tidak ada apa-apa, ya, yang luar biasa, biasa-biasa saja. Dia tengok lelaki itu bangun, ya, solat, tak adalah banyak sembahyang sunat sangat, tak adalah banyak baca Quran sangat, biasa-biasa saja, biasa di kalangan sahabat lah. Ia tidaklah menonjol sangat, ya, di sudut ibadahnya. Kalau begini, majoriti, ya, yang lelaki-lelaki yang lain pada ketika itu semuanya beramal seperti mana lelaki ini. Tetapi kenapa dia terpilih untuk Rasulullah katakan dia ahli syurga? Maka akhirnya dia dah
masa untuk berpisah, dia pun barulah buka rahsia dia. Sebenarnya saya bukanlah ada selisih dengan ayah, dan saya ini hanya untuk duduk bersama kamu untuk mengetahui apakah amalan-amalan kamu yang sehingga kamu ini, saya mendengar sendiri daripada Rasulullah mengatakan kamu ni ahli syurga. Wah, lelaki kata, saya tidak ada apa-apa yang saya sembunyikan, kecuali apabila saya terbangun daripada tidur waktu malam, saya berzikir, sikitlah zikir, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita terbangun tidur lah macam tu ya. Tetapi tak ada yang lain-lain, itu sajalah. Setelah didesak, akhirnya lelaki ini mungkin dalam hati saya ini tidak ada rasa hasad dengki pada sesiapa pun, dan saya memaafkan kesalahan orang terhadap saya. Oh, inilah rahsianya, iaitu hablum minan nasnya. Kita kadang-kadang kita banyak ibadah tetapi hati kita bocor. Bekas ibadah kita bocor dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang buruk, dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan siapa? Dengan manusia. Tetapi lelaki ini sebaliknya, subhanallah, walaupun ibadahnya biasa-biasa, sederhana saja, tetapi dia sangat menjaga agar tidak ada rasa hasad dengki dengan orang lain dan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Hasad dengki ni, subhanallah, kalau kita ada amal yang banyak sekalipun tapi ada hasad dengki ini akan membakar amalan-amalan kita seperti mana api yang membakar kayu-kayu kering. Subhanallah, kalau kita tengok kayu kering tu, kalau daun kering tu, kalau kita letak sikit api sikit aja dia membakar. Begitulah. Kalau kita banyak amal sekalipun tetapi ada hasad dengki. Hasad dengki ni apa? Hasad dengki ni pertama dia ada bertahap-tahap. Tahap yang pertama ialah kita mempersoalkan kenapa orang tu yang dapat nikmat, kenapa dia yang dapat pangkat, kenapa dia yang ada harta, kenapa bukan aku, kenapa tidak aku. Kita mempersoalkan. Itu saja. Kita rasa kenapa kita tidak dapat tetapi orang lain tu dapat. Itu satu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, kita memulakan ingin menghilangkan nikmat daripada orang yang dapat nikmat yang kita hasad tu dengan perkataan dan perbuatan. Mula-mula kita kata, kenapa dia naik pangkat? Kenapa aku tidak? Second stage ataupun tahap yang kedua, mungkin dia tu bodek. Lepas tu kita cerita kat orang lain, dia bodek lah tu, dia buat ginilah, begini. Yang itu dengan tujuan untuk menghilangkan nikmat daripada orang yang kita hasad. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita banyak amal pun habis, hangus, terbakar oleh kerana hasad kita. Apatah lagi memang amal kita ni sikit. Jadi kita sembahyang tak banyak, kita amal kebaikan tak banyak, tambah pula kita hasad. Subhanallah, marilah sama-sama kita berazam supaya bila datang je perasaan hasad, kenapa dia lebih dapat daripada aku, itu kita tepis jauh-jauh. Kita urut dada, kita kata macam mana, Allah yang memilih untuk dia berikan nikmat kepada siapa yang dikehendaki. Dia dapat, aku dapat, insya-Allah. Walaupun aku dapat sikit, syukur. Dia dapat banyak, alhamdulillah, dia punya rezeki. Ini kita nak rasa begitu. Subhanallah. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga pula, cerita yang ketiga ialah sebagaimana satu ketika Ibnu Abbas, maafkan saya kejap, saya nak tutup kipas kejap. Maafkan saya. Satu ketika Ibnu Abbas setelah kewafatan Rasulullah, Ibnu Abbas ni ahli bait lah satu ketika di bulan Ramadan dan sudah menjadi da'bus solihin ataupun tradisi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah pada bulan Ramadan. 10 terakhir Ramadan tu mereka beriktikaf di Masjid Nabawi. Dan termasuk yang beriktikaf ialah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau mereka itikaf ni, mereka itikaf full time.
Maksudnya tak tinggal, duduk di masjid 10 yang terakhir. Ini yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Ya. Jadi apabila Ibnu Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lain sedang iktikaf, ya, satu ketika di Masjid Nabawi datang seorang lelaki dengan berwajah sugul, dengan berwajah sedih, dalam keadaan nestapa. Tengok muka pun kita tahu. Tengok ya, para sahabat walaupun mereka sedang iktikaf ni diisi dengan baca Qurannya, dengan solat, dengan zikir, tetapi masih lagi cakna, masih lagi teliti dengan wajah sahabat yang lain. Dia tengok lelaki ni dalam keadaan yang sugul. Maka dia pun jumpa, ya, setelah bagi salam bertanya, kenapa? Ya, kenapa dalam keadaan yang sedih macam ni? Kata lelaki ini, hari ini sudah tiba masanya saya membayar hutang saya. Saya telah berjanji untuk membayar hutang saya, tetapi saya tak dapat nak menunaikan janji sebab duit tak ada. Duit tak cukup. Jadi saya, macam mana saya nak bertemu dengan orang yang saya berhutang untuk memberi alasan yang betul ini dan minta tangguh. Supaya saya ni dipercayai. Supaya saya tidak hilang maruah. Begini ya, para sahabat dulu ya, apabila mereka berhutang mereka susah hati. Ya, mereka susah hati kalau tidak dapat membayarnya tepat pada waktu yang dijanjikan. Jadi, apa kata Ibnu Abbas? Ya, sudikah kalau aku ni menjadi penjamin yang aku boleh bawa dengan engkau sekali, bersama-sama engkau untuk bertemu dengan orang yang kau berhutang dan memberi jaminan yang engkau akan membayar dengan diberi satu tempoh untuk penangguhan. Oh, seronoklah lelaki ni, gembira, muka dia ceria. Sebab yang nak menjaminkan ini ialah Ibnu Abbas, memang orang yang terkenal, ahli bait, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Oh, seronok dia. Ya. Maka dia pun, Ibnu Abbas pun kata, jom, mari kita segera bertemu lelaki tu. Ibnu Abbas pun turun daripada tangga Masjid Nabawi waktu itu dengan lelaki ini. Bila Ibnu Abbas turun, ya, waktu tu sahabat-sahabatnya yang lain, iaitu geng-geng iktikaf dia, kawan-kawan yang sahabat-sahabat yang sama iktikaf tadi, kata, mengapa kamu batalkan iktikaf kamu? Kalau dah keluar tu batal lah. Ya, kenapa kamu batalkan iktikaf kamu? Sedangkan iktikaf ni begitu bernilai, lagi pun 10 terakhir. Ya, kita tengok malam Al-Qadar ada gini macam-macam lah kelebihan ya. Kalau waktu malamnya, waktu siangnya pun begitu juga. Maka ketika itu Ibnu Abbas duduk sambil dia tangannya menunjuk kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk tu, dia tengok, dia terhenti kejap, dia tunjuk tangannya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tu ya. Aku mendengar daripada lelaki yang jasadnya berada di sana, ya, yang mana ya menyelesaikan ataupun membantu atau menunaikan hajat seorang yang memang dalam kesusahan lebih baik daripada 100 tahun ataupun 10 tahun kata setengah riwayat, ya, iktikaf di masjid. Oh, tu nampak ya. Jadi kita sekarang ni, ya, kalau kita tengok, ya, para sahabat dia tahu tentang aulawiyat, priority, ya, yang mana yang lebih, ya, yang lebih, iaitu sama ada membantu orang yang sedang kesusahan ataupun beribadah untuk diri sendiri. Saya teringat kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam meletakkan satu nilai ibadah. Nilai ibadah ni tinggi bila ikhlas. Yang kedua, antaranya ialah nilai ibadah ni jadi tinggi apabila apa? Apabila manfaat daripada ibadah itu dapat dikongsikan oleh orang lain. Ya, kalau kita iktikaf, mungkin kita saja dapat pahala, tetapi dengan membantu orang lain, dengan memberi makan pada orang lain, dengan menyelesaikan hajat orang lain, banyak lagi kebaikan yang melimpah ruah. Jadi inilah yang saya nak bagi tahu, yang nak kita ucapkan tahniah ya kepada sahabat-sahabat kita yang telah berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit untuk membantu mangsa-mangsa banjir, sahabat-sahabat kita yang banjir ya. Walaupun mereka itu tidaklah kita nampak ya
banyak duduk di masjid, di surau ataupun banyak tahajud, tetapi dengan membantu membersihkan rumah, memberi makanan sebagainya, sebenarnya itu lebih, insya-Allah lebih baik, ya. Yang ini yang kita harapkan. Baik. Jadi penjelasannya kalau kita tengok, kalaulah kita nak dapat keredaan Allah, ada kalanya kita perlu mendapat yang dikatakan kasih sayang dengan manusia. Itu satu. Ya. Allah letakkan keredaannya pada kasih sayang sesama manusia. Dan kadang-kadang Allah letakkan bukan saja pada manusia tapi pada binatang. Ya. Bagaimana satu ketika, seorang diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang, seorang wanita penzina Bani Israel, ketika dia setelah minum, dia lihat seekor anjing sedang kehausan, maka dia turun balik, dia ambil kasutnya, dia cedok dan dia bagi air itu kepada anjing yang sedang kehausan. Itu Allah nilai menjadi asbab untuk dia mendapat hidayah dan akhirnya dia bertukar menjadi seorang wanita solehah sebab kebaikan dia kepada haiwan. Bayangkan kalau haiwan yang mughallazah, iaitu anjing itu pun Allah nilai, apatah lagi kita membantu sahabat-sahabat kita. Apalagi apabila kita membantu kejiranan kita. Subhanallah. Jadi seharusnya orang-orang yang orang kata geng surau ataupun kaki masjid ni sepatutnya menterjemahkan keakraban kita dengan Allah melalui bagaimana kita berkhidmat dengan manusia. Itu yang saya ada terbaca sebuah hadis kursi, di hari akhirat nanti bila seorang itu berdepan dengan Allah, maka Allah bertanya, ketika aku sakit, kenapa engkau tidak ziarah aku? Maka hamba Allah ni berkata, mana mungkin engkau sakit, wahai Allah, engkau zat yang maha perkasa. Sekiranya engkau menziarahi orang-orang yang sakit, di sana juga ada keredaanku. Aku lapar, kenapa engkau tak bagi makan? Mana mungkin, kata kita, waktu kata hamba Allah ini, engkau zat yang maha kaya, mana mungkin lapar. Kalau kau memberi makan kepada orang yang lapar, itu juga tandanya engkau memberi kepada aku. Subhanallah, kita lihat keredaan Allah bukan hanya ada di lantai-lantai masjid yang kita letakkan dahi kita untuk mendapat keredaan. Ya, memang satu, untuk letakkan dahi kita sujud di masjid. Tapi keredaan Allah juga ada di tangan orang-orang miskin, ada di tangan anak-anak yatim, ada di tangan orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Maka waktu inilah kita perlu keluar mencari orang-orang yang susah. Kita keluar mencari orang-orang yang memerlukan, kerana Allah letak keredaan Allah itu di situ. Itu yang kita perlu jaga sungguh-sungguh. Baik. Cerita ini untuk kita berfikir, dan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Dan Rasulullah pernah bersabda, bahawa sekiranya kamu mendapati hatimu keras, kalau kita ni, kita rasa hati ni kita keras. Macam mana hati kita keras ni? Dah solat, dah ingat susah nak khusyuk. Solat ni ingat-ingat lain, sukar dah lama tak baca Quran. Kalau dengar kuliah tentang mati, kuliah tentang neraka, tak terusik pun, steady je, biasa-biasa je. Hati kita keras lah. Bila ibadah tidak manis dan kejahatan pula ada rasa tarikan yang kuat, itu menunjukkan hati kita keras. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua caranya untuk kita melembutkan kembali hati. Adalah banyak cara, tetapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahawa kalau kita nak lembutkan hati, dua cara. Pertama dengan bersedekah, yang kedua dengan mengusap kepala anak yatim. Cari anak yatim, usap kepala dia. Sedekah. Kenapa cari anak yatim, usap kepala? Melambangkan kasih sayang. Ada personal touch kita dengan anak yatim ini. Duduk-duduk dengan mereka. Subhanallah.
kadang-kadang apabila kita membantu orang lain, ini satu kebaikan. Membantu orang miskin, membantu orang yang ini satu kebaikan. Tetapi ada satu lagi sunnah yang kadang-kadang kita terlupa, iaitu duduk-duduk dengan orang miskin, duduk-duduk dengan orang susah ni. Ya, kadang-kadang kita boleh bantu, kita bagi bantuan wang ke apa sebagainya. Tetapi kita susah nak lepak-lepak duduk. Tetapi itulah yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah bukan saja membantu, tetapi Rasulullah sama-sama duduk dengan orang miskin, sama-sama duduk dengan orang yang anak-anak yatim, lepak-lepak ataupun duduk-duduk, bahasa kita lah lepak-lepak tu ya. Maafkan saya kalau saya bahasa tu tidak tepat. Tapi begitulah Rasulullah. Ya. Jadi sebab itu cuba kita lihat apabila Rasulullah hijrah saja ke Madinah, awal-awal pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Ada 4 pesanan Rasulullah. Ya, ini kalau kita bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saya sampai saja ke Madinah, buat masjid, Rasulullah persaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar dan sebagainya. Rasulullah ada memberi tips, 4 tips. Yang pertama kata Rasulullah, sebarkan salam. Ni kita boleh buatlah, ni tips lah untuk mengeratkan keharmonian, ya. Sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam, ya. Subhanallah, jangan saja orang yang kita kenal, tapi orang yang kita tak kenal. Tetapi kadang-kadang kalau kita bagi salam tak dibalas, jangan rasa hati apa, sebab kita tak tahu apa yang dalam fikiran dia. Betul. Kadang-kadang kita bagi salam kepada seseorang, muka dia masam, jawab pun tidak. Sedangkan kita tahu dia orang Islam. Dalam hati kita tak tahu apa konflik yang sedang dihadapi. Mungkin dia sedang menghadapi anak dia sakit, mungkin dia tak ada duit, mungkin dia dalam keadaan susah dan sebagainya. Maka kesusahan, ke duka cita yang sedang dihadapi itu menyebabkan dia tidak sempat membalas salam kita. Jadi yang pertama, kita kena sebarkan salam. Yang kedua, kita kena subhanallah mengeratkan kasih sayang dengan kita, mengeratkan kasih sayang sama kita. Bila kita berada di pejabat, berada di kejiranan kita, kalau ada orang yang ditimpa musibah, kita ucapkan tahziah. Ini dalam grup WhatsApp kan. Kalau yang ada dapat nikmat, anak dia dah pergi universiti ke, anak dia dapat ini, kita ucapkan tahniah. Subhanallah, ya. Kalau dia misal kata dia dah ada hari jadi dia ke, ataupun apa-apa sajalah, kita memberi hadiah. Kerana hadiah ini akan mendekatkan rasa kasih sayang. Sebarkan salam, ya. Yang ketiga, bagi makan. Selalu buat kenduri ni, bagi makan ni, dia elok ni. Ya, kalau hari Jumaat kita bagi dekat masjid ataupun kita belanja makan, hanya sebab ya, subhanallah, ya. Ini yang dikatakan yang paling penting ke dalam untuk mengeratkan persaudaraan ni, antaranya ialah selalu kita buat makan-makan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan seruan kepada ahli keluarganya yang rapat dengan apa? Dengan membuat kenduri, ajak makan. Waktu itu ya, subhanallah, selalunya bila kita makan ini, kita dapat dapat satu keharmonian. Orang suka apabila makan ni, kita tak ada tak ada tension. Dan kadang-kadang kalau kita ni, kalau di taman-taman ni, kalau susah kita nak ajak orang tua kenduri, kita ajak budak-budak, kawan-kawan kita, mari hari ni kita buat makan-makan sikit. Anak-anak kadang-kadang dia tak tahu nilai sangat mahal ke makanan tu, lazat ke, dia suka je macam, ya Allah, cuba memberi makan kepada orang lain. Dan yang keempat, barulah qiyam. Tengok ya, qiyam, ta'am, salam. 3 ya. Qiyam, ta'am, salam dan akram. Ya, akram ni kasih sayang. Ya, kemudian tadi apa? Salam, memberi salam, memberi kasih sayang, memberi makan. Yang keempat baru qiyam. Qiyam dengan Allah, ya. Sebab itu selalu saya ada menulis kadang-kadang, kita perlu akrab dengan manusia. Dengar ya, kita perlu akrab dengan manusia. Tak apa, Siti Atikah pergilah, tak apa, ada urusan, tak apa, minta diri. Terima kasih kerana sudi. Kita perlu akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah manusia. Tetapi kita perlu akrab dengan Allah untuk membantu manusia itu menyelesaikan masalah. Sekali lagi saya ulang ya, kita perlu akrab dengan manusia ni.
Ya, kita kena akrab dengan kejiranan kita, dengan kawan-kawan kita di masjid, ya, di surau, di pejabat. Kita kena akrab. Bila kita kena bergaul dengan mereka, kita baru tahu, ya, mereka hadapi masalah, ya, mereka menghadapi apa-apa cabaran dalam kehidupan, yang mana kita boleh bantu. Tetapi pada masa yang sama kita kena akrab dengan Allah untuk kita dapat kekuatan bagi membantu manusia lain. Jadi ingat ya, akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah mereka, akrab dengan Allah untuk kita membantu manusia yang kita akrab itu untuk membantu mereka, insya-Allah. Ya, ini penting. Subhanallah, dalam Islam yang kata hablum minallah dan hablum minan nas ni sangat erat. Saya dah katakan awal-awal lagi. Ya. Sebab itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjuang, ya, Rasulullah memberikan dua fasa dalam perjuangan Rasulullah. Satu, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Mekah. Ya, sebelum hijrah. Satu lagi fasa Madaniyah, iaitu selepas hijrah ke Madinah. Subhanallah, ya, semasa Rasulullah berjuang dan memulakan dakwahnya dan juga didikannya, tarbiyahnya di Mekah, ya, dua perkara yang betul-betul ditanamkan ke dalam hati para sahabat. Ni. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah, iaitu kasih sayang sesama manusia. Ini dua ni, ya. Jadi kita lihat bagaimana subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik dengan ya ayuhan nas. Ayat-ayat di Mekah, kebanyakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan bila wahai manusia ni, ayat-ayat Makkiyah ni isi dia semua iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana hari kiamat, bagaimana syurga, bagaimana neraka, soal iman. Dan apabila iman kukuh, iman teguh, serentak dengan itu kasih sayang dengan manusia akan terbentuk. Maka berjadilah persaudaraan antara golongan marahain dengan golongan kayangan. Kalau orang lain sekarang kata ni golongan kayangan, dulu bangsawan lah. Bilal, Yasir, ya, ini golongan marhain, orang hamba abdi. Bagaimana dipersaudarakan dengan Sayyidina Umar, bagaimana dipersaudarakan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dipersaudarakan dengan Sayyidina Utsman. Jadi perbezaan warna kulit, perbezaan harta, perbezaan darjat sudah, ya, direntas, sudah dileburkan oleh iman kepada Allah. Jadi subhanallah, apabila ada iman kepada Allah, pasti ada ukhuwah sesama manusia. Ini perjuangan Rasulullah yang pertama, iman dan ukhuwah. Ya. Jadi tentu ada silap di mana-mana. Ini ya, saya bawa contoh. Kalau seorang suami itu dia betul-betul kaki masjid, ya, banyak baca Quran, tapi pada masa yang sama perang, garang dengan isteri, kasar dengan isteri. Tentu ada silap di mana-mana kalau seorang isteri itu, ya, rajin puasa sunat, rajin grup ngaji, belajar sini, belajar sana, tetapi subhanallah kata-katanya sering menyakiti hati suaminya. Tentu ada salah di mana-mana. Ya, macam mana lidahnya selalu mengherdik, ya, anak-anak, ya, dan sebagainya, ya. Kenapa terjadi begitu? Tentulah ada persoalan iman yang tidak selesai. Kalau persoalan iman selesai, maka insya-Allah ukhuwah dengan sendirinya terhasil. Ini saya katakan, ya. Maksudnya tanda iman itu telah teguh kukuh di dalam hati, dia tumbuh ukhuwah tu, tumbuh kasih sayang tu. Sebab itu dalam Al-Quran sehingga Allah kata apa dia? Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Orang mukmin mesti bersaudara. Itu pesan daripada surah An-Nur, ya. Jangan lupa support surah An-Nur dengan infak, ya, betul. Ya. Jadi orang mukmin itu senantiasa bersaudara, maksudnya, ya,
innamal mu'minun, ya, sesungguhnya innamal mu'minun, ya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalaulah, ya, kita tidak bersaudara hari ini, tentulah ada persoalan iman yang tidak selesai. Sekarang dalam social media kita tengok, ya, bagaimana terjadinya kata mengata, fitnah memfitnah dan sebagainya, ya. Ini kita perlu jaga, ya. Teguran tak apa, kita kena bagi teguran, sebab kalau kemungkaran kita kena bagi teguran. Tetapi teguran itu ialah atas perbuatan, bukan kepada peribadi itu. Ya, kita kena beza antara sin dengan dosa dengan pendosa. Yang kita kena benci dosanya, bukan kita kena benci pendosa. Pendosa perlu disayangi, perlu didoakan, perlu diingatkan. Jadi ini, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Juga kalau kita tengok, ya, Rasulullah SAW berpesan, ya, tidak sempurna iman seseorang hingga seseorang itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ini sangat sukar. Selalu kita ukur keimanan seorang itu dengan banyak solat, dengan banyak tahajud dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ukuran iman seorang itu ialah ukuran kasih sayangnya kepada saudaranya yang lain seperti mana dia kasih pada dirinya sendiri. Macam mana agak? Subhanallah, ini kita takut. Ya, kalau adalah sungguh-sungguh kefahaman ini di tengah masyarakat, kita akan duduk dalam keadaan harmoni. Kita nak makan, tengok jiran kita macam mana kelaparan. Ya, tidak sempurna iman seorang, tidak dikatakan seorang itu beriman kalau dia makan tapi dia tahu jiran dia sedang kelaparan. Subhanallah. Ya, ini kita kena tengok. Ya. Artinya kita mesti ambil tahu keadaan sahabat-sahabat kita. Sama ada dalam sendu ataupun sendawa. Sendawa tu kenyanglah, sendu ni sedih. Ya. Sama ada dalam keadaan sendu ataupun sendawa. Ya. Subhanallah, kita mengharapkan sungguh-sungguh, ya, selepas ini, ya, kita menjaga, ya, tepi kain orang. Dalam masyarakat Melayu kata jangan jaga tepi kain orang. Tapi dalam Islam kena jaga tepi kain orang. Tetapi tafsirannya berbeza. Betul juga kata peribahasa Melayu, jangan jaga tepi kain orang kalau kita nak mengumpat, kalau kita nak exaggerate kelemahan dia, kalau kita nak buka aib dia, tu jangan jaga tepi kain orang. Tetapi dalam Islam kena jaga tepi kain orang. Kalau koyak kita tutupkan. Ya. Kalau ada kelemahan kita tegur. Itu jaga tepi kain orang yang dituntut. Ya, kita mesti ada sifat keprihatinan. Ini sekarang ni kalau kita tengok anak jiran kita dah buat sesuatu yang tak betul dan sebagainya, ya, kita pun nasihatlah. Kalau tak boleh nasihat, ya, kita doakan. Ini kata, jangan sibuk, jangan jaga tepi kain orang. Bila kita buat, ya, sikap kita terhadap begitu terhadap anak-anak orang lain, besok anak kita pun tak ada orang yang nak tegur. Ya, ini kita kena. Bukan saja di peringkat Mekah, tetapi apabila Rasulullah hijrah ke Madinah pun Rasulullah telah persaudarakan antara orang Ansar ni terbagi pada dua grup, Aus dan Khazraj. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj yang selama ini berperang berpuluh-puluh tahun, perang saudara. Dan Rasulullah mempersaudarakan pula orang Ansar yang di Madinah dengan orang Muhajirin yang baru datang ke Madinah, yang meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan sanak saudara, dipersaudarakan. Sebab itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ya, setelah nikmat iman, nikmat persaudaraan ni yang menyebabkan subur jiwa kita. Ya, subhanallah. Sebab itu apa kita ni, tujuan kita untuk kita untuk kita mengeratkan ukhuwah antara kita. Ini tujuan iman, kita dah tahu tujuan ukhuwah ni. Pertama atas dasar fitrah, yang kedua atas dasar hidayah. Fitrah manusia ni dia tidak boleh bersendirian tau. Kalau dia bersendirian dia akan tertekan, kerana fitrah manusia ni Allah wujudkan secara
Coexistent. Coexistent artinya wujud secara bersama. Kita mula tengok manusia yang pertama Allah wujudkan Nabi Adam AS. Duduk di mana? Di dalam syurga. Subhanallah. Duduk di dalam syurga Nabi Adam ni. Ya. Tetapi walaupun syurga itu tempat yang indah, beyond our imagination, ya, di luar kita punya jangkaan ataupun imajinasi kita, syurga lebih indah. Tetapi Nabi Adam juga masih lagi rasa kesepian. Sebab itu diwujudkan Hawa alaihissalam, menenda kita sebagai teman. Diturun ke dunia, kemudian ada beranak pinak. Ya, kerana manusia ini, subhanallah, kegembiraannya sentiasa dia nak kongsi bersama, kesedihannya sentiasa dia nak berkongsi bersama. Dan dia nak suara hatinya didengar. Sebab tu kata pakar-pakar psikologi, kehendak manusia untuk didengar. Orang dengar rintihan kita, orang dengar luahan hati kita, sama seperti mana kehendak manusia pada makanan. Kalau tak ada makanan, badan kita letih, badan kita lemah, betul? Tak ada makanan. Begitu juga kalau suara hati kita, luahan rasa kita tidak didengar oleh orang lain, maka jiwa kita akan lapar. Ya, hati kita akan terseksa. Sebab tu kita perlukan teman, kita perlukan isteri, kita perlukan anak-anak, kita perlukan cucu, kita perlukan jiran, kita perlukan teman dalam kehidupan ini. Ya, dulu masa kecil-kecil dulu saya ada baca buku cerita, kalau masih ingat lagi, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ni dia terdampar ke satu pulau, sakit jiwa dia. Walaupun dia dah boleh buat semua dengan sendirinya, dia self-help semuanya, tetapi masih lagi kekosongan kerana tidak ada kawan. Jadi Islam adalah agama fitrah. Fitrah manusia nakkan bersama-sama dengan orang lain. Begitu juga Islam adalah agama fitrah yang bukan saja Allah mendorong untuk kita bersama dengan orang lain, tetapi Allah mendorong kita dan menunjukkan cara bagaimana seharusnya kita berukhuwah. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita nak kasih sayang, ya, kita nak persaudaraan, tetapi kita tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu itu walaupun kita nak macam mana pun kita tak dapat. Ya, ada sedikit masa lagi kita tengok bagaimana kita lihat nak disatukan hati-hati manusia. Selalu saya katakan, kalau kita nak satukan antara batu dengan batu, kita gunakan simen. Simen tu glue yang mengikat antara dua batu. Kalau kita nak satukan antara kayu dengan kayu, kita gunakan paku. Tetapi kalau kita nak satukan hati-hati manusia ini dengan apa? Hati-hati manusia ini akan hanya dapat disatukan dengan iman. Iman adalah glue. Iman adalah gam yang menyatukan dua hati. Sebab itu, hati ini kalau nak bersatu, first thing first, perkara yang pertama dan utama, dia mesti dilembutkan dulu. Macam simen lah kan. Kalau dia tak ada air, dia tak boleh lekat. Jadi hati ini begitu juga. Kalau dia keras, dia tak boleh satu. Kalau ada ego, tak boleh bersatu. Ego tak boleh. Ana khairu minhu kan. Orang ego ni, aku lebih baik daripada kamu. Orang ego ni, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain, menghina orang lain dan merasakan diri dia sentiasa benar, menolak kebenaran daripada orang lain. Ego. Macam mana nak bersatu dengan hati yang lain kalau ada ego? Jadi hati ni perlu dilembutkan. Siapakah yang melembutkan hati? Sebab itu kalau kita tengok di dalam ajaran Islam, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah yang telah melembutkan hati kamu, dengannya kamu bersaudara dengan nikmatnya. Macam itulah. Jadi rupa-rupanya kita tidak boleh bersatu, kita tidak boleh berukhuwah, kita tidak boleh berkasih sayang tanpa terlebih dahulu menguatkan iman kita kepada Allah. Jadi sekarang tertolaklah
kaedah-kaedah yang nak bersatu yang lain ni. Ya, kadang-kadang manusia ni nak satu, kita buat macam mana? Kita buat pesta, semua orang datang semua. Kita nak bersatu ni macam mana? Kita kena rancangan hiburan. Kita nak bersatu ni macam dengan sukan. Kita buat ni dengan buat aktiviti-aktiviti ni, maka kita boleh menyatukan penduduk kampung, boleh menyatukan satu taman. Saya tidak menafikan hari keluarga, sukaneka dan sebagainya itu boleh. Tetapi itu sekunder. Itu hanya program-program yang hanya menyokong. Tetapi yang paling asas, mesti hati-hati itu, hati-hati manusia ini, dileburkan dulu egonya dengan iman. Dilembutkan hati dulu dengan iman. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada hari akhirat, cintanya pada syurga, takutnya kepada neraka. Itu yang menyebabkan hati lembut. Bila hati lembut, dia boleh bersatu dengan hati yang lain. Ini penting. Ya, supaya kita kadang-kadang kita tengok seruan-seruan untuk bersatu, seruan-seruan untuk berkasih sayang, dengar. Kita dengar slogan selalu. Ya, alhamdulillah lah, bagus juga ada misal kata keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ni, ya, bagus. Satu gagasan, keharmonian untuk satu keluarga. Tetapi apa yang menjadi teras keluarga Malaysia? Sebelum kita bercakap tentang bagaimana nak menyatukan antara multiracial, antara orang Melayu dengan orang Cina dengan orang India dan sebagainya, kita terlebih dahulu mesti berfikir macam mana nak menyatukan orang Islam yang satu bangsa, satu agama ni, yang ada formula yang datang daripada Allah Subhanallah. Ya, ini yang sepatutnya kita suburkan ke tengah masyarakat. Kita dengan iman ini, kita tengoklah apa yang dikatakan program-program iman. Bagaimana kita subhanallah dapat menguatkan program solat kita, bagaimana kita dapat menguatkan macam kata bagaimana program-program yang dapat mengikat antara kita. Sebab tu surah An-Nur yang ni, iaitu dengan ilmu ni, sebab ilmu adalah jalan menuju iman. Kena ramaikan lagi orang datang ke majlis ilmu. Dan apabila ilmu tidak cukup, ilmu saja, ilmu itu jalan menuju iman melalui apa? Melalui amal. Bila kita amalkan ilmu yang kita tahu hari ini, kita tahu tentang ukhuwah, tentang ziarah, tentang beri makan tadi dengan menyebarkan salam, amalkan. Bila amalkan, insya-Allah ukhuwah itu akan terjadi dengan sendiri walaupun kita tidak slogankan. Ini penting. Sebab itu kalau kita tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 63. Apa kata Allah? Sekiranya kamu menggunakan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menyatukan manusia, kamu tidak akan dapat menyatukan manusia. Harta-harta kita yang banyak kita nak satukan, tak boleh. Kalau kita kalau kita tidak bermula dengan soal-soal yang tadi. Bagaimana majlis ilmu, kemudian daripada majlis ilmu kita beramal. Bila kita beramal, kita melaksanakan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita manusia, insya-Allah bersatu itu akan datang dengan sendiri. Kita tidak boleh membelanjakan harta yang banyak, seluruh harta ni untuk menyatukan orang. Tak. Ini yang dikata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalam Quran kata tahsabuhum jami'an, kamu lihat macam mereka tu macam bersatu di luarnya, tapi wa qulubuhum syatta, iaitu hati mereka berpecah belah. Jadi kita nak penyatuan hati. Kadang-kadang kita nampak uniformnya bagus, sama je uniform. Kalau di rumah teres tu ataupun rumah semidi ke, semua bentuk rumah sama saja. Tetapi hati orang ni berbeza-beza. Jadi di sinilah yang kita perlu jaga. Dan akhir sekali, bagaimana kita nak menyatukan ialah dengan kita berpegang teguh dengan tali Allah. Itu yang katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pertama tadi dengan iman. Iman itu dasar dia. Kemudian setelah ada iman, yang kedua, untuk menyatukan ukhuwah antara kita, sama-sama berpegang kepada tali Allah. Tali Allah tu apa? Tali Allah tu syariat. Syariat tu apa? Hukum 5 hukum. Yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, yang harus. 5 ni. Masing-masing peganglah.
Tak apa, Hasha, saya pun tak lama lagi. Yang ini poin akhir saya. Contohnya ya, yang wajib sama-sama kita pegang. Apa yang wajib? Ya, solat, tutup aurat, apa lagi, menjaga ukhuwah. Ya, ini sama-sama. Kita sama-sama pegang, dia wajib, sama-sama kita melaksanakan. Okey, yang sunat apa? Sedekah, baca Quran. Sama-sama kita yakin, sama-sama kita pegang sedekah ni sunat, ini kena. Yang haram apa? Yang mengumpat ni, yang dedah aurat, pergaulan bebas yang haram, sama-sama kita pegang haram, sama-sama kita tinggalkan. Yang harus, ni soal makan minum tak apa. Ni yang sunat kita sama-sama buat. Apabila kita pegang kepada syariat ini, insya-Allah dengan sendirinya kita bersatu. Sebab syariat ni macam lampu. Lampu isyarat. Lampu isyarat kan dia ada merah, ada hijau, ada berhenti. Ada 4 persimpangan. Ada 4 persimpangan. Kereta kat sini, lampu merah dia berhenti. Sebelah sana hijau dia berjalan. Yang sini kuning tanda bersedia untuk berhenti. Selagi kita mematuhi lampu isyarat ni, tidak akan berlakulah pertembungan. Ya, sana berhenti bila dia lampu merah, sini berjalan bila lampu hijau, sini bersedia untuk berhenti lampu kuning, takkan berlaku pertembungan. Sebab apa? Term of reference rujukan ialah lampu isyarat itu. Sama-sama patuh. Begitu juga syariat, hukum hakam daripada Allah ni macam lampu isyarat. Yang sini pegang wajib, dia laksanakan. Yang sini, yang ini haram, tak boleh, dia tinggalkan. Semua sama sepakat sepadu. Satu kampung merasakan solat itu wajib dan sama-sama melaksanakan dan bersatu. Satu kampung merasakan bahawa dedah aurat itu haram dan pergaulan bebas itu haram, sama-sama tinggalkan, bersatu. Satu negara merasakan rasuah itu satu yang haram, yang dimurka oleh Allah, yang memberi dan menerima adalah haram, maka semua daripada kerajaannya, daripada kaki tangan kerajaan sampai rakyat bawahan menolak rasuah. Waktu itu sama-samalah kita bersatu. Sebab term of reference-nya ialah apa dia? Syariat. Sekarang tidak. Kita bercakap tentang bersatu tetapi iman tidak menjadi dasar. Kita bercakap bersatu tapi term of reference kita bukan syariat. Orang ni rujuk nafsu dia, orang ni rujuk akal dia, orang ni rujuk. Akhirnya berlaku pertembungan. Orang ni kata A ni baik, orang ni kata A buruk, orang ni kata A ni tak berapa baik, tak berapa buruk. Berlaku pertembungan. Tetapi kalau A, katalah A dirujukkan kepada syariat. A ni apa? A ni adalah halal. A ini adalah wajib. Sama-sama A, B, C, yang lain, individu 1, individu 2, ketiga, semua rasa A ni wajib dan melaksanakannya. Bersatulah kita. Subhanallah. Jangan gunakan akal kita, jangan gunakan pemikiran kita, perasaan kita, apalagi nafsu kita untuk menyatukan manusia. Kita tidak akan. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang saya kongsikan pada pagi ini tentang iman dan ukhuwah, tahap keharmonian diri, pada diri juga, bersatu dalam diri kita, hati kita bersatu, insya-Allah. Kemudian keluarga kita bersatu, insya-Allah. Jiran kita bersatu, kampung kita, taman kita bersatu, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya bersatu ya. Ini minta ya. Jangan hanya taman bersatu tapi orang tak bersatu ya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan. Maafkan saya tadi ya, saya balik daripada surau tadi, kita tak dapat nak adjust sikit line, tak apa-apa gila, ambil masa tadi sikit, terlewat sikit tadi. Saya minta ampun dan maaf. Sekian, kalau ada kebaikan itu datang daripada Allah, terimalah. Pasti ada kekurangan, kelemahan, itu daripada saya sendiri. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.